Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Natasha binti Zulkafli dan hari ini saya akan membentangkan tentang ideologi modernisme terhadap sains dan teknologi. Baiklah, kita akan terus kepada objektif. Bagaimana dapat mengenal pasti latar belakang ideologi modernisme di Malaysia dan bagaimana idea tadi tu dapat memberi kesan terhadap sains dan teknologi. Kemudian, dapat mengenal pasti kelemahan ideologi modernisme terhadap sains dan teknologi dan akhir sekali menganalisa perbezaan ideologi modernisme dengan Islam. Di sini kita akan membincangkan tentang ada perbezaan antara modernisme barat dan modernisme Islam. Baiklah, kita masuk kepada latar belakang modernisme di Malaysia. Modernisme didefinisikan sebagai watak moden atau kualiti pemikiran, ukapan ataupun teknik. Ada juga yang menyatakan modernisme ini merujuk kepada gerakan kebudayaan, seni bina kesetaraan dan seni gunaan, di mana gerakan itu tadi membaiki, mencipta dan memelihara alam sekitar menggunakan ilmu sains itu tadi. Menurut pakar sejarah dan budaya di Malaysia iaitu William Roth, pada awalnya, kaum muda ialah salah satu gerakan nasionalisme di Malaysia ketika zaman penjajahan British. Gerakan kaum muda yang meletakkan agama Islam sebagai perjuangan yang utama berbanding dengan perjuangan untuk bangsa. Antara ideologi yang dibawa oleh mereka ialah mereka tidak menentang ilmu yang dibawa oleh Barat, malah mereka mengambil ilmu itu dan menyesuaikan ilmu itu dengan agama Islam. Tokoh-tokoh gerakan ini banyak dipengaruhi oleh tokoh di Mesir seperti Syekh Muhammad Abduh. Dan terdapat juga seorang tokoh iaitu Wan Haji Nik Abdullah bin Haji Wan Musa di Kelantan yang menyebarkan ideologi ini. Saya Nuri Nabila Binti Jamil akan membentangkan kesan ideologi modernisme terhadap sains dan teknologi. Pertama, para cendekiawan Islam dapat menguasai ilmu pengetahuan dengan menambah hasil-hasil penyelidikan. Contohnya, Ibrahim Al-Fazari Al-Munajjam, tokoh astronomi Islam pertama, mencipta astrolab iaitu alat untuk mengukur tinggi dan jarak bintang. Yang kedua, kita dapat lihat perubahan dan perkembangan dalam kehidupan masyarakat barat. Zaman era modernisme, semua bentuk nilai dan urusan kehidupan mereka hanya berasaskan agama. Seiring dengan masa, pihak gereja dapat menerima idea-idea baru dan penerapan sains. Seterusnya, modernisme yang semakin berkembang di barat telah menjadi bahan rujukan oleh banyak negara termasuk negara Islam. Misalnya Karl Marx, tokoh sosiologi Jerman, di mana analisis beliau mempengaruhi perkembangan sains sosial di barat seperti sosiologi, antropologi, sains politik dan ekonomi. Dan yang terakhir, teknologi media baru kini sangat berkembang dan semakin kompleks. Ini membantu dalam peningkatan ekonomi. Dan secara tidak langsung, keupayaan dan kemahiran manusia juga semakin meningkat. Nama saya Nur Atirah binti Aminuddin. Saya akan membentangkan tentang kelemahan ideologi modernisme terhadap sains dan teknologi. Yang pertama adalah ideologi modernisme dari sudut literatur. Orang ramai gemar pendekatan tafsiran moden berbanding tafsiran tradisional. Akan tetapi, tafsiran moden memisahkan urusan keduniaan dan agama yang bertentangan dengan asas Islam. Yang kedua pula, pendekatan falsafah dalam sains. Menurut Thomas Kuhn, terdapat faktor bukan rasional dalam perubahan teori sains. Maka, perkara ini telah menimbulkan kritikan terhadap sains dalam golongan modernis. Yang ketiga, sains sebagai alat memenuhi keinginan manusia. Penemuan sains baru menjadikan golongan modernis lebih angkuh. Mereka merasakan mereka mempunyai kuasa yang besar dan mampu mengubah dunia. Yang keempat pula, iaitu yang terakhir sekali, manusia cenderung dan mudah terpengaruh dengan perkara yang sementara. Pemikir modernis mengutamakan kesenangan duniawi dan menolak kehidupan berlandaskan agama. Jadi, mereka yang sukakan kemudahan mudah terpengaruh dengan matlamat ini. Nama saya Nurul Nazlisa dan saya akan membentangkan tentang subtopik yang bertajuk perbezaan ideologi modernisme dengan Islam. Pertama sekali, kita mestilah tahu definisi Islam dan modernisme. Islam berasal daripada perkataan aslama yuslimu islaman yang bermaksud patuh tunduk menyerah, manakala modernisme pula merupakan pemikiran dan gerakan ke arah kemajuan. Seterusnya adalah modernisme dan perubahan sosial. Modernisme memberi impak terhadap kehidupan sosial masyarakat. Antaranya yang paling ketara adalah pendidikan, seperti universiti-universiti yang kita ada pada hari ini. Selain itu,
Modernisme juga memberi perubahan yang baik atau memberi penambahbaikan terhadap dalam bidang pentadbiran dan perancangan sosial sesuatu masyarakat. Akhir sekali, perspektif Islam terhadap modernisme yang bermaksud penerimaan Islam terhadap modernisme. Ada ideologi yang diterima dan ditolak. Antara ideologi yang diterima adalah yang mempunyai nilai-nilai rasional ataupun akliyah dan yang tidak menindas mana-mana kaum. Manakala yang ditolak pula adalah yang bersifat radikal dan lebih kepada bersifat barat.